Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu lagi, dapat kita belajar lagi melalui mata pelajaran Pendidikan Islam, pelajaran 13, tajuknya ialah panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita nak belajar pada hari ini ialah mempelajari maksud beriman kepada kitab Allah. Memahami nama-nama kitab dan penerimanya. Mengetahui keistimewaan Al-Quran. Seterusnya jawab soalan kebat dan jawab soalan di bahagian deskripsi. Maksud beriman kepada kitab Allah ialah yakin bahawa Allah menurunkan kitab dan suhuf kepada para nabi dan rasul sebagai panduan hidup manusia. Allah turunkan kitab dan juga suhuf kepada siapa? Nabi dan rasul untuk panduan hidup bagi manusia. Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. Semula Ustaz. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Surah An-Nisa ayat 136. Maksudnya ialah, wahai orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasul, iaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga kepada kitab atau wahyu yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Siapa yang kufur kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhirat, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Nama kitab dan penerimanya. Nama kitab, penerima dan juga bahasa sekali. Nama kitab pertama ialah Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud AS. Bahasa yang diguna ialah bahasa Syriani. Bahasa Syriani ni merupakan bahasa lama. Yang keduanya adalah Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa. Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS. Yang mana kedua-duanya merupakan menggunakan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ni bahasa yang diguna oleh Israel pada hari ini. Orang-orang Israel diguna bahasa Ibrani. Kemudian yang terakhir ni Al-Quran, diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Tadi kita dengar perkataan suhuf. Suhuf maksudnya ialah kalamullah yang mengandungi hukum dasar, kata-kata hikmah dan pengajaran kepada manusia. Senang ceritanya, kitab ini lengkap. Kalau disebutkan dengan kitab, maka ia lengkap. Sedangkan bila disebutkan dengan suhuf, dia sebahagian sahaja, seolah sebahagian daripada kitab. Mana ada perkara yang disebutkan di situ cuma perkara-perkara dasar, kata-kata hikmah dan pengajaran sahaja kepada manusia. Sedangkan di dalam Al-Quran terdapat hukum-hukum dasar, terdapat perkara-perkara sunat, terdapat kisah-kisah, terdapat pengajaran-pengajaran, bahkan ada banyak lagi yang terdapat di dalam Al-Quran, sehingga ia mencakupi seluruh kehidupan manusia di atas muka dunia ini. Dalil ada suhuf itu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadza lafis suhufil ula.
Suhufi Ibrahim wa Musa. Daripada suratul A'la ayat 18 hingga 19. Maksudnya ialah sesungguhnya keterangan yang dinyatakan ini ada disebutkan dalam kitab terdahulu ataupun dalam suhuf terdahulu, iaitu kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Okey, di sini ia dengan jelas disebutkan perkataan suhuf, suhufil ula, suhufi Ibrahim dan suhuf bagi Nabi Musa. Baik, penerima suhuf, tengok Nabi yang menerima suhuf iaitu Nabi Musa ada 10 suhuf. Nabi Ibrahim juga ada 10. Nabi Idris ada 30. Dan Nabi Syith, ada seorang Nabi kita mungkin jarang dengar nama dia. Namanya Nabi Syith alaihi salam. Alaihimussalatu wassalam. Semua Nabi ni alaihimussalatu wassalam. Nabi Syith ada 50 suhuf yang diturunkan kepada baginda. Keistimewaan Al-Quran, pertamanya kandungannya lengkap dan mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia dan di akhirat, seperti akidah, syariah dan juga akhlak. Kesempurnaan Al-Quran ini dilambangkan oleh Allah SWT dengan ayat yang berbunyi. Ayatnya panjang, Ustaz petik. Dalam buku teks pun petik tengah-tengah ni je. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Maksudnya ialah, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu dan telah aku cukupkan nikmatku kepada kamu. Telah aku redha akan Islam ini sebagai agama bagi kamu. Suratul Maidah ayat 3. Di sini Allah SWT nyatakan bahawa agama Islam itu telah sempurna, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan Al-Quran yang kedua ialah terpelihara hingga hari kiamat. Maknanya Quran ini dijaga oleh Allah SWT sehingga hari kiamat. Tidak sebagaimana kitab-kitab yang lain, yang mana kitab-kitab lain telah pun diseleweng. Kitab Injil contohnya telah pun diseleweng, telah diubah menjadi berbagai-bagai version yang ada mengikut selera padri-padri mereka. Jadi Quran tidak berlaku begitu kerana ia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana jaminannya? Allah sendiri nyatakan bahawa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Suratul Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memelihara dan menjaganya. Mana ini jaminan daripada Allah SWT. Tidak ada manusia yang akan mampu untuk menyelewengkan Al-Quran itu. Ketiganya ialah menaskhahkan kitab-kitab terdahulu. Apa makna menasahkan? Iaitu membatalkan. Nasakh maknanya kalau dulu guna pakai kitab dulu, tapi bila adanya Quran, kitab dulu dah tak boleh pakai. Itu makna menasahkan. Firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallah. Maknanya ialah, dan kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk mengesahkan benarnya kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya dan untuk memelihara serta mengawasinya. Maka jalankanlah hukum di antara mereka, ahli-ahli kitab itu, dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Mana hukum-hukum yang diguna pakai untuk agama yang terdahulu dari kalangan Bani Israel, maka kesemuanya itu dah tak guna hukum kitab-kitab lama, akan tetapi digunakan hukum daripada Al-Quran itu sendiri. Tujuan Al-Quran diturunkan adalah pertamanya sebagai petunjuk kepada orang yang bertakwa. Al-Quran itu antara fungsinya memberi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Suratul Baqarah ayat 1 hingga 2. Alif Lam Mim, maknanya perkataan Alif Lam Mim ini tidak boleh diterjemah. Tak tahu apa makna dia. Ini merupakan sebahagian daripada rahsia Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu para pentafsir, para penterjemah Al-Quran mengekalkan bunyi Alif Lam Mim ini ditulis Alif Lam Mim. Kemudian Allah berfirman, kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya kitab itu. Tak syak bahawa kitab ini datang dari Allah. Kitab ini sangat sempurna. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak, yang ingin nak jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, tujuan Al-Quran diturunkan juga sebagai bukti kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man 'indahu 'ilmul kitab. Suratul Ra'd ayat 43. Dan orang-orang yang kafir itu berkata, engkau bukanlah seorang rasul dari Allah. Orang kafir berkata, wahai Muhammad, engkau bukan rasul dari Allah. Maka katakanlah kepada mereka, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dengan kamu dan juga disaksikan oleh orang-orang yang ada ilmu pengetahuan mengenai kitab Allah. Orang yang mempunyai ilmu pengetahuan tentang kitab Allah, walaupun mereka belum melihat Al-Quran, mereka dah belajar kitab-kitab terdahulu, mereka pasti akan memperakui kerasulan, kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah pun ada dalam kitab-kitab yang terdahulu. Tujuan Al-Quran diturunkan lagi yang ketiga ialah sebagai mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Suratul Isra ayat 88. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun dengan tujuan hendak membuat dan mendatangkan sebanding dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang sebanding dengannya, walaupun mereka bantu-membantu sesama sendiri. Saling bantu-membantu di antara satu sama lain. Ayat ini menunjukkan bahawa Al-Quran ini sebagai mukjizat. Orang tak boleh tiru. Tak ada manusia, tak ada. Jika manusia dan jin berkumpul, berpakat, pakar-pakar bahasa pun berkumpul pakat nak buat sebagaimana ayat Al-Quran, tak mampu untuk buat. Di sini Ustaz nak kongsikan, pernah ada seorang manusia yang buat, cuba untuk mencipta Al-Quran. Orang tu namanya Musailamatul Kadzab. Musailamah Al-Kadzab. Musailamah si penipu. Dia buat satu surah, dinamakan surah itu dengan surah Al-Fil. Bacaannya macam mana? Setakat yang Ustaz ingat masa zaman Ustaz belajar dulu, dinyatakan bahawa antara suratul Fil yang disebutkan oleh, yang dicipta oleh Musailamah si penipu ini, iaitu dia buat surah Al-Fil dengan version dia, dengan bunyinya Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-fil. Al-fil lahu jismun kabirun wa khurtumun tawil. Apa makna dia? Al-fil, gajah. Mal-fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, apa yang menyebabkan kamu kenal bahawa itu adalah gajah? Tekanlah awak. Sambung lagi. Al-fil lahu jismun kabir. Gajah ini badannya besar. Wa khurtumun tawil, dan belalainya panjang. Okey. Jadi nak buat surah seperti Al-Quran,
tapi dia buat nampak kebodohannya. Itulah orang menipu yang cuba untuk mencipta satu surah daripada Al-Quran. Ternyata mereka gagal kerana apa yang mereka cipta itu bukan setakat orang yang pandai, orang yang tak pandai. Kanak-kanak pun kalau baca tahu dah ini suatu ayat yang dicipta, satu surah yang dicipta yang langsung tidak ada nilai di dalamnya. Penemuan sains dalam Al-Quran, di sini kita bawakan dua penemuan sains dalam Al-Quran, iaitu pertamanya proses kejadian manusia dan kulit manusia. Proses kejadian manusia dan juga kulit manusia itu sendiri. Kita lihat proses kejadian manusia, Allah SWT nyatakan dalam ayatnya, dalam suratul Mu'minun, ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Terjemahannya ialah, kemudian kami ciptakan air benih, iaitu air mani itu menjadi sebuku darah beku. Jadi sebuku darah. Daripada air mani bertukar menjadi sebuku darah beku. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Setelah berlalu masa jadi daging. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Dari daging itu tumbuhnya tulang. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Dulu bulat-bulat gitu je, tapi dah bentuk-bentuk jadi macam manusia. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. Kita lihat di sini kita boleh nampak bagaimana proses dalam kejadian manusia. Nutfah, ada sperma, kemudian dia bertukar menjadi alaqah, seketul, segumpal darah, kemudian dia jadi mudghah, dia jadi seketul daging, kemudian idham, dia jadi tulang, idham lahman, tulang itu dibaluti dengan daging, kemudian janin itu dibentuk, masuk roh, berkembang menjadi bayi. Kalau binatang, berkembang jadi binatang. Prosesnya lebih kurang sama sebagaimana proses kejadian manusia. Kemudian kita lihat lagi apa yang ada pada kulit manusia. Kulit manusia ini Allah SWT nyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Satu ayat yang sangat menakutkan. Semula, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Surah An-Nisa ayat 56. Maknanya ialah, sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar kepada ayat-ayat keterangan kami, keterangan Allah ini, kami akan membakar mereka dalam api neraka. Allah akan bakar mereka dalam api neraka. Tiap-tiap kali kulit mereka masak hangus, kami gantikan untuk mereka kulit lain supaya mereka dapat merasai azab sengsara itu. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah adalah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Di sini Allah SWT nyatakan kepada kita bahawa orang yang dibakar itu kemungkinan akan luruh seluruh kulit-kulitnya. Sains menyatakan bahawa manusia ini sakitnya berada pada kulit. Kalau tak ada kulit dah tak sakit. Maka Al-Quran mendahului teori sains dengan menyatakan bahawa memang kulit adalah tempat sakit. Dan kulit juga merupakan bahagian yang paling banyak pada badan kita. Jika dibakar oleh Allah, ia hangus dan juga gugur. Allah ganti dengan kulit baru. Setiap kali gugur, Allah ganti dengan kulit baru. Tujuannya untuk seseorang yang derhaka kepada Allah SWT itu merasai betapa pedih, betapa sakitnya azab Allah SWT
Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini sepatutnya cukup menakutkan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Elakkanlah daripada melakukan perkara-perkara yang mengundang kemurkaan Allah, bimbang nanti kita dimasukkan ke dalam neraka dan kulit kita yang luruh dibakar itu sentiasa diganti dan kita akan sentiasa merasa kesakitan. Wal iyadzubillah, kita memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tergolong dalam golongan yang sedemikian. Kita lihat ni penemuan sainsnya, kulit manusia bahagian atas ini merupakan tempat di mana adanya lapisan ini merupakan lapisan yang manusia rasa sakit. Jadi bila dah habis sini tak rasa sakit. Ini kajian sains yang menepati apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Hikmah beriman kepada Al-Quran. Pertama, dapat menjaga jiwa, keturunan dan harta kerana Al-Quran melarang perbuatan yang merosakkan. Yang kedua, dapat meningkatkan keyakinan kepada Allah dan Rasul kerana Al-Quran menjelaskan bahawa Allah mengutuskan Nabi sebagai rahmat ke seluruh alam. Yang ketiga, dapat membentuk masyarakat yang berpribadi mulia kerana Al-Quran mengajar manusia perkara yang membawa kebaikan dan melarang keburukan. Dan yang keempat, dapat meningkatkan ekonomi negara kerana Al-Quran menggalakkan manusia bekerja mencari rezeki yang halal yang telah pun disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Soalan kehebat. Allah yang bersifat Maha Penyayang telah menurunkan Al-Quran untuk panduan manusia menjalankan kehidupan. Ramalkan perkara yang akan terjadi kepada manusia jika Allah tidak menurunkan kitab kepada para rasul. Tak turunkan kitab kepada kita, apa jadi? Jawapan yang Ustaz sediakan, manusia akan hidup dalam kesesatan. Kerana tiada panduan dalam setiap tindakan yang akan diambil. Kesannya manusia akan mengikut hawa nafsu semata-mata. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dalam setiap perkara agar hidup diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dah sampai kepada penghujung. Sila klik link di bahagian deskripsi di bawah video ini untuk jawab soalan bagi memantapkan lagi kefahaman kamu tentang tajuk ini. Dan jangan lupa juga untuk like, share seluas-luasnya video ini. Mudah-mudahan orang lain juga akan dapat manfaat jika video ini bermanfaat. Dan Ustaz sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.